Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pendedahan yang paling menarik pada petang ini ialah melibatkan Muhyiddin Yassin dan juga isu rasuah yang memalit Parti Bersatu. Sebelum ini kita dikabarkan dan dikejutkan dengan pendakwaan terhadap Wan Saiful Wanjan, Ketua Penerangan Perikatan Nasional yang telah didakwa meminta dan menerima rasuah 6,9 juta di Mahkamah Session hari ini. Namun demikian, seorang pemimpin daripada Barisan Nasional daripada UMNO tampil memberikan satu lagi kejutan, satu lagi ulasan dan pendedahan yang benar-benar menarik perhatian para penganalisis dan pemerhati politik, dan pastinya ianya tidak akan dapat diterima oleh Muhyiddin Yassin. Sebelum itu, muncul Muhyiddin Yassin cuba mempersalahkan Zahid Hamidi sebagai dalang kepada pendakwaan terhadap pemimpin-pemimpin Parti Bersatu yang telah dibuat pada hari ini. Muhyiddin Yassin pendakwaan kepada Parti Bersatu, pemimpin Bersatu didalangi oleh Zahid Hamidi. Namun demikian, ramai pemerhati politik, ramai penulis blog, ramai juga ahli politik yang menyangkal dakwaan Muhyiddin Yassin tersebut. Antaranya mereka menyatakan bahwa tidak usah untuk menyalahkan orang apabila didakwa, kerana Anda perlu membuktikan diri Anda bersih dan bukan untuk menyalahkan orang. Namun, seperti yang saya katakan di awal daripada ulasan tadi, Isyam Jalil tampil menyatakan bahawa Jana Wibawa projek rundingan terus, Muhyiddin boleh didakwa rasuah. Itu yang dinyatakan oleh Isyam Jalil. Mengapa dan apa sebabnya Isyam Jalil nyatakan Muhyiddin boleh didakwa sebagai menerima atau rasuah? Tan Sri Muhyiddin Yassin boleh didapati bersalah atas kesalahan rasuah. Sekiranya arahan untuk anugerahkan projek secara terus kepada kontraktor adalah arahan daripada beliau. Ketua Penerangan UMNO Isyam Jalil berkata demikian setelah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan bahawa bekas Perdana Menteri itu antara suspek berhubung kes rasuah projek Jana Wibawa. Jadi bermakna, menurut Isyam Jalil ini, hanya satu perkara yang perlu ada kalau dijumpai oleh SPRM, maka siaplah Muhyiddin Yassin untuk didakwa dalam isu rasuah Jana Wibawa. Iaitu, sekiranya arahan untuk menganugerahkan projek secara terus kepada kontraktor adalah arahan daripada Muhyiddin Yassin. Sekiranya maklumat ini ditemui oleh SPRM di dalam siasatan SPRM terhadap lebih daripada 5 saksi yang telah diambil keterangan, maka bolehlah dikata Muhyiddin memang akan checkmate. Selain itu, Ketua Penerangan UMNO ini mengatakan bahawa beliau berkata demikian setelah SPRM mengesahkan bekas Perdana Menteri itu antara suspek berhubung kes rasuah projek Jana Wibawa, walaupun Muhyiddin Yassin sebelum ini dengan keras dan tegas menafikan beliau adalah suspek dan beliau kata beliau bukan suspek, beliau hanya dipanggil untuk membantu siasatan. Namun demikian, beberapa jam selepas penafian Muhyiddin Yassin tersebut, tampil SPRM dengan sumber mengatakan bahawa Muhyiddin Yassin adalah antara suspek dalam siasatan kes Jana Wibawa. Selain itu, beberapa jam selepas itu juga, Ketua Pesuruhjaya SPRM iaitu Tan Sri Azam Baki turut tampil memberikan kenyataan menasihati semua orang yang terlibat dalam siasatan dana ataupun projek ataupun Jana Wibawa tersebut harus memberikan komen yang tidak berbentuk spekulasi. Beliau menegur bahawa komen berbentuk spekulasi itu adalah dilarang untuk mengelak adanya gangguan terhadap siasatan yang sedang dijalankan. Menurut Tan Sri Azam Baki,
Mereka yang disiasat tidak mempunyai hak untuk menentukan atau membuat kesimpulan sama ada mereka adalah sekadar membantu siasatan ataupun suspek, kata beliau. SPRM telah sahkan Muhyiddin adalah suspek dalam siasatan kes rasuah projek Jana Wibawa melibatkan dana kerajaan berjumlah lebih RM5 bilion, yaitu sebahagian daripada dana RM92.5 bilion yang sedang disiasat SPRM. Ketua Penerangan PPBM Wan Saiful Wan Jan akan dan telah didakwa oleh SPRM hari ini berkaitan kes rasuah projek Jana Wibawa ini. Menurut laporan, projek-projek ini telah diberikan secara rundingan terus kepada kontraktor-kontraktor yang mesra kepada parti dalam Perikatan Nasional, kata Isham Jalil dalam satu hantaran di Facebooknya. Selain itu, beliau menyatakan laporan ada menyebut mengenai kontraktor-kontraktor yang menerima projek tersebut didakwa memasukkan sejumlah wang sedekah atau kickback sebanyak RM300 juta ke dalam akaun Parti Bersatu. Dalam masa yang sama, Muhyiddin juga meletakkan tuduhan ke atas Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz selaku Menteri Kewangan ketika itu yang meluluskan projek tersebut. Beliau turut menafikan meluluskannya ketika menjadi Perdana Menteri. Walau bagaimanapun, Isham menekankan Zafrul yang telah dipanggil oleh SPRM dan telah mengesahkan beliau telah dipanggil oleh SPRM dan telah pun dirakam keterangannya, pastinya telah memberikan keterangan kepada SPRM yang pasti akan ada maklumat yang lebih sahih, yang lebih kita tunggu-tunggu berbanding pengakuan Muhyiddin yang telah pun dinafikan oleh SPRM baru-baru ini. Jika Muhyiddin yang beri arahan untuk anugerahkan projek-projek ini secara rundingan terus kepada kontraktor-kontraktor ini dan kemudian kontraktor-kontraktor ini telah memasukkan wang beratus juta tersebut ke dalam akaun parti Muhyiddin, di mana dia ada kuasa kawalan ke atas akaun ini dan menggunakan duit dari akaun ini untuk kepentingan politik diri dan partinya, maka Muhyiddin boleh didapati bersalah atas kesalahan rasuah di bawah akta SPRM. Dan juga sesiapapun yang terlibat dengan kesalahan rasuah ini juga boleh disiasat, didakwa dan dipenjarakan jika sabit kesalahan, ujar Isham lagi. Itulah dia saudara-saudara sekalian, Isham Jalil kata, Jana Wibawa projek rundingan terus, Muhyiddin boleh didakwa rasuah. Dan itulah sebabnya telah dinyatakan sebentar tadi melalui ulasan itu, mengapa Muhyiddin perlu berhati-hati dan mungkin boleh didakwa dalam isu rasuah. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.